persamaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Di Sulu adanya sultan, golongan aristokrat, orang kaya atau orang kampung. Terakhir adalah bayanga dan kia pangdilihan. Manakala di Brunei juga terdapat seorang sultan, wazir, cetera dan menteri. Seterusnya ketua kampung atau ketua rumah panjang, dan terakhir adalah golongan hamba. Peranan sultan di Sulu, sultan merupakan datu tertinggi pegawai agama dan pihak berkuasa tertinggi undang-undang di dalam kesultanan. Sultan juga selaku ketua agama bagi wilayah jajahannya dan baginda akan menjadi imam kepada komunitinya. Di Brunei pula, sultan selaku ketua tertinggi yang mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang dan tidak sesiapa boleh mempertikaikan undang-undang yang telah termaktub. Sultan juga bertanggungjawab untuk mengetuai rundingan dengan ketua-ketua negara asing. Sultan juga mempunyai kuasa untuk memanggil atau mengerahkan rakyatnya untuk berkhidmat dalam pasukan tentera kerah. Golongan aristokrat di Sulu terdiri daripada Datu Temanggung dan Datu Muhammad Shah. Manakala di Brunei pula, wazir, citeria, menteri pula terdiri daripada Pangeran Tumanggung dan Pangeran Pemanca. Peranan Datu Tumanggung di Sulu adalah bertindak sebagai ketua polis di samping sebagai jaksa pendamai. Manakala peranan Pangeran Temanggung di Brunei pula bertanggungjawab dalam bidang undang-undang, hingga beliau dikatakan mempunyai kuasa untuk menjatuhkan sebarang hukuman kepada penjenayah baik di ibu kota atau di tanah-tanah jajahan. Datu Muhammad Shah di Sulu pula bertugas sebagai penghulu adat istiadat dan bertindak menjadi jurucakap yang mengetahui tentang hak-hak purba para datu. Manakala Pangeran Pemanca di Brunei pula bertanggungjawab selaku pengerusi dalam apa-apa juga pemesyuaratan pembesar-pembesar Brunei. Beliau juga lah yang mengaturkan jadual pemesyuaratan. Beliau juga sebagai ketua tertinggi dalam pentadbiran hal ehwal dalam negeri dan adat istiadat, resam dan kanun negara Brunei. Orang kaya ataupun orang kampung di Sulu berfungsi sebagai pembantu kepada pentadbiran setiap unit politik sama ada dalam bidang ketenteraan, kehakiman maupun pentadbiran. Peranan ketua kampung atau ketua rumah panjang di Brunei pula, ketua kampung dan ketua rumah panjang akan mentadbir kawasan masing-masing. Selain itu, mereka juga biasanya diperlukan untuk membantu dan memberikan kerjasama kepada wakil kerajaan untuk melincirkan jentera pentadbiran di tanah jajahan. Bayanga atau kia pangdilihan adalah hamba atau bayanga yang dikenali juga sebagai ini pun atau amangsa. Mereka merupakan kasta paling bawah dalam hierarki. Kia pangdilihan menjadi hamba disebabkan mereka tidak mampu menjelaskan hutang. Di Brunei pula, hamba adalah mana-mana penduduk yang enggan menjelaskan cukai, maka mereka akan dikenakan hukuman sama ada mereka sendiri atau anak mereka yang akan dijadikan hamba. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai perbezaan antara Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei. Pemerintahan Kesultanan Sulu mempunyai golongan aristokrat, manakala di Brunei mempunyai wazir, cetera dan menteri. Kedua-dua ini mempunyai persamaan, namun terdapat juga perbezaan. Seterusnya adalah Amir Bahar atau Raja Laut. Manakala di Brunei tidak ada golongan atau jawatan yang sama. Di Brunei mempunyai wakil kerajaan dan ketua tempatan atau menteri darat, manakala di Kesultanan Sulu tidak mempunyai jawatan yang sama atau hampir sama. Di Kesultanan Sulu dipanggil orang kebanyakan, manakala Kesultanan Brunei mempunyai rakyat biasa.
Perbezaan yang pertama antara Kesultanan Sulu dan Kesultanan Brunei adalah golongan aristokrat di Kesultanan Sulu dan golongan wazir, ceterai dan menteri di Kesultanan Brunei. Jadi jawatan yang pertama bagi Kesultanan Sulu adalah golongan aristokratnya dipanggil Datu Maharaja, manakala di Kesultanan Brunei tidak mempunyai jawatan yang sama atau hampir sama. Yang kedua, Datu Johan Pahlawan dan Datu Bendahara untuk Kesultanan Sulu, manakala di Kesultanan Brunei, kedua-dua jawatan tersebut dipanggil sebagai Pengiran Bendahara. Dan yang terakhir, Datuk Muluk Bandar Rasa dan Datuk Sabilmal di Kesultanan Sulu, manakala di Kesultanan Brunei dipanggil sebagai Pengiran di Gaduh. Jadi jawatan yang pertama adalah Datu Maharaja. Datu Maharaja ni tugasnya adalah untuk mengingatkan pembesar-pembesar yang lain mengenai tugas-tugas mereka dan memaklumkan Sultan seandainya pembesar tidak menjalankan tugas. Yang kedua adalah jawatan Datu Johan Pahlawan dan Datu Bendahara di Kesultanan Sulu. Jadi tugas Datu Johan Pahlawan ni adalah untuk menjadi sebagai ketua polis di samping jaksa pendamai. Manakala Datu Bendahara pula adalah ketua menteri, penasihat kepada Sultan, perkara-perkara berhubung dengan pentadbiran negara dan di samping menjadi pemangku Sultan ketika ketiadaan Sultan. Manakala di Kesultanan Brunei pula, mereka ni dipanggil Pengiran Bendahara. Namanya mungkin hampir sama tapi tugasnya berbeza. Tugasnya adalah sebagai ketua kepada seluruh pembesar Brunei dan menjadi orang kanan Sultan. Beliau juga memikul tugas sebagai ketua Angkatan Tentera Brunei. Seterusnya adalah Datuk Muluk Bandar Rasa dan Datuk Sabilmal di Kesultanan Sulu. Dia sangat berbeza dengan Pangeran di Gadung di Kesultanan Brunei. Jadi Datuk Muluk Bandar Rasa ni dia menjalankan tugas Syah Bandar dan mengutip cukai, manakala Datuk Sabilmal ni menjadi bendahari dan mengutip denda. Bagi Pangeran di Gadung di Kesultanan Brunei ni pula, tugasnya sama tapi namanya berbeza. Ada perbezaan di situ. Dia menjaga perbendaharaan Sultan dan mengumpul dan menyimpan hasil kutipan cukai kepunyaan Sultan. Baiklah, jawatan seterusnya adalah Amir Bahar atau dipanggil Raja Laut di Kesultanan Sulu. Pembesar tertinggi Angkatan Laut bertugas mengeluarkan surat kebenaran kepada semua kapal-kapal asing yang mahu singgah di pelabuhan Sultan. Jadi di Kesultanan Brunei tidak mempunyai jawatan yang sama atau hampir sama. Yang adalah di Kesultanan Brunei yang tidak ada di Kesultanan Sulu, iaitu wakil kerajaan. Tugas wakil kerajaan ni adalah untuk mengutip cukai di tanah jajahan dan menyebarkan agama Islam di tanah jajahan. Dia hampir sama dengan Datuk Bandar Rasa dengan Sabilmal tadi mengutip cukai, tapi perbezaannya adalah dia menyebarkan agama Islam di tanah jajahan, manakala di Kesultanan Sulu tak ada jawatan yang menyebarkan agama Islam. Jawatan seterusnya yang berbeza dengan Kesultanan Sulu dan Brunei ni adalah Ketua Tempatan atau Menteri Darat. Jawatan ni ada di Brunei sahaja. Jadi tugas Ketua Tempatan atau Menteri Darat ni adalah untuk mentadbir tanah jajahan dan membantu untuk melicinkan pentadbiran. Manakala di Sulu tidak ada orang yang mentadbir tanah jajahan ni sebab hanya golongan-golongan yang aristokrat tu yang menguruskan dan pengikut-pengikut dia yang akan menguruskan tadbir tanah jajahan tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah orang kebanyakan di Kesultanan Sulu dan di Kesultanan Brunei dipanggil sebagai rakyat biasalah. Jadi perbezaannya adalah orang kebanyakan di Kesultanan Sulu ni merupakan penduduk kampung yang bebas dan bersedia menjadi pengikut atau wakil sultan. Mereka tidak memegang gelaran atas sebarang pangkat dan tak ada kekayaan langsung dan tidak berhak mempunyai pengikut. Manakala rakyat biasa di Kesultanan Brunei adalah wakil kerajaan yang dilantik di tanah-tanah jajahan Brunei dan mereka ada potensi untuk memegang jawatan sekiranya mereka berusaha dan taat kepada sultan.